Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid semua. Waalaikumsalam cikgu. Okey, apa khabar? Sihat? Sehat cikgu. Sehat cikgu. Okey, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran bahasa Melayu dengan topik yang seterusnya. Sebelum itu, saya akan menayangkan kepada kamu sebuah video tentang sebuah kawasan yang indah di Malaysia. Baik, okey cikgu. Baik cikgu. Okey, sekarang saya nak kamu tonton video ni. Okey, jom kita tonton. Pemandangan yang menakjubkan. Keindahan semula jadi. Kepelbagaian budaya. Perjalanan sejarah geologi bumi. Ini ialah Langkawi Geopark, Permata Kedah. Okey, berdasarkan video tadi, apa yang kamu nampak dalam video itu? Langkawi cikgu. Okey, Kepulauan. Langkawi. Pulau-pulau. Alam sekitar. Kawasan, alam sekitar. Binatang. Monyet. Keunikan Langkawi. Okey. Terima kasih untuk idea-idea yang telah diberikan. Okey, sebelum saya menerangkan tentang topik pembelajaran kita pada hari ini, saya akan berkongsi slide PowerPoint. Okey, baiklah. Berdasarkan video tadi, standard kandungan yang akan kamu ketahui adalah membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk mengukuhkan penguasaan bahasa dan meluaskan pengetahuan bagi pembangunan diri. Manakala bagi standard pembelajaran pada hari ini, membaca dan menghayati pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen untuk meningkatkan penguasaan kosakata dalam pelbagai bidang. Jadi, tumpuan utama pembelajaran kita pada hari ini adalah berfokuskan kepada modul kemahiran membaca. Kamera apa murid-murid? Membaca. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan objektif pembelajaran kita pada hari ini, di mana yang pertama adalah murid tingkatan 4 Anggerik dapat membaca satu teks bukan fiksyen Keindahan Pantai Pulau Legenda secara ekstensif dengan menggunakan teknik quack. Dan yang kedua, murid tingkatan 4 Anggerik dapat mentafsir 3 maksud kosakata yang sukar difahami dalam teks bukan fiksyen Keindahan Pantai Pulau Legenda menggunakan kamus secara individu. Okey, Assalamualaikum semua. Kita akan sambung kepada langkah yang seterusnya. Okey, iaitu dulu saya Cikgu Hani. Okey, Cikgu akan terangkan kepada kamu semua apa itu bacaan secara ekstensif. Okey, tadi kan dalam standard kandungan ada iaitu membaca secara ekstensif. Kamu boleh pegang pada 4 kata kunci ini, iaitu bacaan meluas yang memfokuskan aspek tertentu yang meneliti isi-isi penting supaya kamu puas dan seronok untuk membaca. Kita uraikan apa itu membaca secara ekstensif. Okey, bacaan secara ekstensif ni dia adalah bacaan yang meluas yang menekankan aktiviti membaca secara yang dijalankan di luar kelas. Bacaan ekstensif ni juga kan akan memberi tumpuan kepada beberapa aspek. Contohnya kemahiran untuk memahami dan menakul isi bacaan, untuk meningkatkan kepantasan membaca kamu. Kamu boleh dengar apa yang cikgu cakap? Boleh cikgu? Boleh cikgu. Okey, bagus.
Cikgu harap kamu fokus ya. Okey, kebiasaannya bacaan secara ekstensif ni akan melibatkan murid iaitu secara di luar kelas. Daripada teknik yang digunakan ini, kamu akan merasa puas lah, seronok apabila kamu membaca itu, kamu dapat faham. Okey. Cikgu menerangkan dan memperkenalkan teknik bacaan ini sebab cikgu ingin meningkatkan pemahaman murid supaya kamu lebih bermotivasi lah untuk membaca bahan bacaan selepas ini. Aspek bahasa juga akan diperkenalkan, didedahkan kepada kamu apabila kamu meneliti teks itu. Kosakata juga kamu dapat menambah kosakata lah dalam diri kamu. Kosakata yang baru, kosakata yang bombastik. Kamu boleh mengambil kosakata yang diperolehi untuk membantu kamu dalam penulisan yang akan kamu buat dalam karangan nanti. Bila kamu membaca secara faham, kamu lebih yakin untuk menulis. Kamu juga dapat mengembangkan pengetahuan kamu supaya kamu lebih mendapat idea dan berfikiran untuk kamu menulis karangan pada bahagian penulisan. Okey, cikgu akan menunjukkan kepada kamu, cikgu akan perkenalkan kepada kamu teknik kuek. Okey, teknik kuek sekejap ya, cikgu tunjuk. Okey, semua nampak paparan cikgu? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey, kamu baca kan kat sini kan? Ini merupakan infografik yang cikgu tunjukkan kepada kamu lah. Iaitu teknik tanda kuek. Dalam membaca ni, kamu boleh mengaplikasikan teknik kuek ni dalam teks kamu. Iaitu apa itu kuek? Kuek itu dia mengandungi 5 kata kunci, 5 perkataan. Iaitu Q, U, A, C, K. Q ni adalah dalam bahasa Inggeris question mark, dalam bahasa Melayu dia tanda soal. Tanda soal ni kamu boleh letakkan kepada perkataan ataupun rangkaian kata yang kamu tak faham maksudnya. Kamu kabur, kamu tak yakin dengan maksud kataan itu. Okey, yang tu kalau kamu tak faham dalam teks tu, teks yang panjang, ada satu perkataan yang kamu tak faham, kamu letak question mark, kamu letak tanda soal. Yang kedua, underline, iaitu apabila kamu menjumpai perkataan satu ayat yang menunjukkan takrif, kamu boleh gariskan supaya kamu lebih teliti lah. Okey, yang seterusnya astrik. Astrik ni apa? Astrik ni bila kamu menjumpa maklumat ataupun idea yang penting. Contohnya idea tu sesuai digunakan dalam penulisan kamu, kamu boleh tandakan bintang yang kecil tu. Dalam bahasa Inggerisnya disebut star. Yang kecil tu kan. Okey, yang seterusnya C. C adalah circle yang bermaksud bulatkan. Kamu jumpa fakta ataupun definisi yang dijumpai dalam teks, kamu boleh bulatkan panjang pada definisi. Selalunya definisi ke panjang, kamu boleh bulatkan pada dalam teks tersebut. Yang seterusnya adalah keyword, iaitu kata kunci. Okey, kata kunci ni kamu boleh gunakan dengan menulis huruf K. Kamu faham tak apa yang cikgu cakap? Faham cikgu. Okey, laju sangat ke cikgu ajar? Tak, okey. Okey tadi cikgu. Boleh ikut Kalau tak faham ataupun terlepas, boleh boleh cakap dah cikgu. Okey, kamu boleh tandakan huruf K kepada kata kunci. Contohnya kata kuncinya adalah pelancongan. Kamu tandakan K di sebelah huruf P yang bermula dengan pada perkataan pelancongan. Okey. Kamu dah tengok apa itu teknik kuek. Sekarang cikgu akan tunjuk contoh kepada kamu macam mana cikgu aplikasikan kuek ni dalam teks. Okey? Okey. Kita sambung kepada buku teks kan. Kalau kamu ada buku teks kamu buka muka surat 182. Ada tak buku teks dengan kamu? Saya ada cikgu. Oh, bagus ada. Aktif ya. Okey. Kita akan tengoklah muka surat 182 iaitu Taman Georima Langkawi. Okey. Di sini menceritakan tentang keindahan yang berada di Langkawi. Tentang Taman Georima Langkawi. Okey, kita aplikasikan kuek itu. Okey, cikgu akan pergi kepada setiap perkataan. Okey, yang pertama adalah kuek. Q.
Q itu apa dia? Question mark, iaitu tanda soal. Tanda soal ni digunakan untuk menunjukkan idea atau rangkai kata yang kabur. Contohnya cikgu tunjuk kat sini. Kamu tak tahu apa itu glacier, kamu tanda soal. Bila kamu tanda soal, bila kamu baca, nanti kamu boleh semak semula apa itu perkataan, apa itu maksud glacier. Glacier ini merupakan bongkah timbunan ais. Timbunan ais. Yang seterusnya macam kamu boleh tunjuk, boleh tandakan itu apa penyebelengan. Kamu kabur, maksudnya adalah kamu tanda soal. Yang seterusnya, you, underline. You iaitu underline secara panjang yang menunjukkan definisi ataupun takrif. Yang seterusnya, asterisk. Asterisk itu tanda bintang yang kecil ni lah yang menunjukkan idea yang penting. Macam kat sini, cikgu boleh tunjukkan kat sini. Ada dua yang cikgu tandakan bintang ni. Yang ketiga, circle, C, bulatkan. Bulatkan ni menunjukkan fakta. Apa itu fakta? Fakta yang di sini menemukan wujudan batuan purba. Manjurimba Kamria Macintang yang tertua itu adalah fakta. Kamu boleh bulatkan secara panjang. Faham tak? Boleh dapat tak? Faham cikgu. Faham cikgu, faham. Okey. Bagus. Okey, yang terakhir adalah K. K itu apa K? Boleh jawab? Okey, kata kunci. Keyword ke cikgu? Okey, kata kunci untuk ciri-ciri batan. Kau nampak tak kata kunci? Kamu bolehlah guna kata kunci ini untuk membuat ayat ke, untuk isi esei ke. Okey. Boleh ya semua? Okey, Boleh cikgu. cikgu, boleh. Okey, bagus. Cikgu harap kamu fahamlah apa itu quote secara ringkas. Cikgu terangkan kamu boleh aplikasi kepada teks yang akan diberikan pada kelas yang seterusnya, pada aktiviti yang seterusnya. Okey? Semua boleh faham? Faham Boleh. cikgu. Okey, terima Faham. kasih. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan sambung dengan melakukan aktiviti. Sebelum tu cikgu nak kamu buka dulu pautan Mentimeter yang cikgu send dalam kumpulan yang cikgu hantar dalam kumpulan WhatsApp kamu. Okay, kamu buka dulu. Kalau ada masalah bagi tahu kat cikgu nah. Okey, buka dan masukkan kod yang cikgu paparkan di sini. Cuba dulu. Sekejap ya. Okey, kemudian semua dah boleh buka kan? Boleh. Okey, tekan pula pautan teks keindahan pantai Pulau Lagenda. Ya, cikgu belum. Hang sikit Ada nak masuk. masalah ke Fikri? Ada masalah ke? Hang sikit nak masuk. Okey, tak apa. Boleh cikgu. Okey, seterusnya apa yang cikgu nak kamu buat adalah kamu perlu baca. Okey? Kamu perlu baca teks keindahan pantai Pulau Lagenda dengan mengaplikasikan teknik bacaan kuek yang kamu telah belajari sebelum ni. Faham? Faham. Okey, kemudian kamu perlu mencari isi-isi penting. Kamu perlu mencari isi-isi penting sama juga dengan mengaplikasikan teknik bacaan kuek. Kemudian kamu tulis isi penting tu dalam aplikasi Mentimeter. Okey, tujuan cikgu suruh kamu tulis adalah supaya cikgu nak tengok bagaimana kamu aplikasikan teknik bacaan kuek tersebut. Sama ada kamu faham ataupun tidak. Boleh? Boleh. Okey, pautan Hidup atau kumpulan cikgu? Okey, ini merupakan kerja secara berpasangan. Tapi cikgu nak tanya, kamu nak tentukan kumpulan kamu sendiri ataupun nak cikgu tentukan? Saya nak dengan Alia cikgu. Cikgu. Okey, Hanin dan Alia kumpulan 1, Syazana dan Fikri kumpulan 2, boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masa yang cikgu berikan untuk kamu membuat aktiviti ini adalah selama 4 minit. Dan pastikan kamu siap dalam masa yang diberikan. Jelas? Jelas. Ada soalan?
Tiada soalan cikgu. Okey, kalau tiada apa-apa soalan boleh mulakan aktiviti sekarang. Ada masalah ke? Hanya masukkan isi-isi penting sahaja. Okey, baik cikgu. Okey. Cikgu, boleh saya tanya? Ya, Dekat bahagian Mentimeter tu hanya boleh tulis sampai 25 patah perkataan saja? ya. Kamu tulis jawapan yang ringkas sahaja. Kiranya satu isi pun dah boleh ke? Dah boleh. Okey, baik cikgu. Baik. Tulis jawapan bagi tahu kat cikgu Nah. Okay, cikgu dapat tengok ramai dah yang masukkan jawapan. Okay, semua dah isi ke? Dah cikgu. Dah cikgu. Okey, Dah. bagus. Okey. Kalau kamu tengok paparan skrin ni, okey, ini merupakan jawapan yang betul yang telah kamu berikan kepada cikgu, iaitu jawapan kedua-dua kumpulan. Jadi ini merupakan keunikan pantai-pantai yang terdapat di Langkawi. Sekarang cikgu nak minta wakil untuk terangkan apa yang kamu baca daripada teks keindahan Pantai Pulau Langkawi tu. Okay, siapa nak wakilkan kumpulan satu? Alia. Baiklah, saya cikgu. Okay, Alia silakan. Okey, berdasarkan teks yang telah kami baca, keunikan pantai-pantai di Langkawi adalah salah satunya seperti pantai tengah yang dihiasi dengan pasir halus dan landai. Lepas tu, selepas itu boleh melihat kehijauan pantai Tepor dari pantai tengah. Pantai Tanjung Ru mempunyai hidangan laut terapung. Pantai Tanjung Ru boleh melakukan kegiatan memancing. Selepas itu pantai Pasir Tengkorak yang mempunyai pasir yang jernih, yang putih dan halus. Airnya bak kristal, jernih kan cikgu? Betul tak cikgu? Betul, bagus. Isi yang kamu cari tepat sekali dan penerangan juga jelas. Okey, terima kasih. Okey, wakil kumpulan 2. Siapa nak wakil? Baik, saya cikgu. Ya, Fikri silakan. Okey, dalam teks tu saya nampak Teluk Burau mempunyai pantai yang bersih dan menghadap Gunung Mat Cincang. Okey, seterusnya Pantai Pasir Hitam mempunyai pasir yang berwarna gelap. Yang ketiga, Pantai Pasir Hitam tidak sesuai untuk aktiviti riadah kerana bentuk muka buminya. Yang keempat, Datai Bay mempunyai ikan lumba-lumba yang sesekali muncul. Dan yang terakhir, Datai Bay mempunyai bilangan kehadiran pengunjung yang ramai. Bagus, Fikri. Penerangan yang jelas. Terima kasih. Boleh sambung? Boleh. Boleh cikgu. Okey, tahniah kepada kedua-dua kumpulan kerana berjaya menyiapkan aktiviti yang diberikan dalam masa yang cukupnya lah. Okey, jadi apa yang cikgu nak tekankan di sini adalah jika kamu mengaplikasikan teknik bacaan kuek, kamu dapat membaca teks yang cikgu berikan ni dengan cepat dan mudah. Faham?
Faham. Dan lepas ni juga kalau cikgu bagi teks teks untuk baca, kamu boleh aplikasikan teknik bacaan kuek. Okey? Okey, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Nama cikgu Syazana. Wow, hebat. Okey. Baiklah. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok semula teks Keindahan Pantai Pulau Lagenda, teks yang sama dengan cikgu Shoba tadi. Cikgu nak kamu tengok teks tersebut. Kamu dah keluarkan isi-isi penting kan? Sekarang kamu akan bekerja secara individu, bukan kumpulan. Baiklah, untuk aktiviti yang pertama, kamu perlu kenal pasti perkataan yang kamu mengalami kekaburan makna. Okay, yang kamu kurang tahu makna ke, kamu memang tak tahu makna ke, kamu senaraikan. Kemudian kamu klik pada pautan Padlet. Kamu boleh baca semula teks ataupun kamu dah memang ada dalam kepala kamu tentang perkataan yang kamu tak faham. Nanti kamu senaraikan di Padlet. Boleh? Boleh. Sekarang ni. Ya, boleh. Boleh mulakan sekarang. Okey cikgu. Sekarang cikgu akan kongsikan laman Padlet lah. Okay, kamu nampak laman Padlet? Nampak? Okay, untuk mengelakkan pertindihan berlaku, cikgu nasihatkan kamu untuk sediakan lebih pada 3. Tetapi untuk dimasukkan di laman Padlet hanya 3. Boleh tak? Boleh. Okay, boleh mula sekarang ya. Kalau dah siap, boleh bagi tahu cikgu. Cikgu tak ready Sekejap ya, cikgu rasa cikgu kena buang sekejap ini. Baiklah sekarang kamu tulis, tapi kamu tulis nama kamu kat bahagian atas. Boleh? Nama penuh kamu. Supaya Boleh cikgu. Cikgu tahulah siapa yang menulis benda tu. Boleh ya? Okay, boleh. Boleh ambil masa kamu. Tak perlu ribut-ribut. Boleh cikgu, kejap ya. Cikgu, saya dah siap. Okey, dah siap. Okey, Shobana dah siap. Okey, cikgu dapat tengok. Okey, tak apa. Kita tunggu Fahani dengan Fikri. Siap. Siap cikgu. Baiklah. Okey, jadi cikgu tengok kamu dah senaraikan 3 kosakata dan daripada yang cikgu tengok ni kamu tak ada pertindihan perkataan. Untuk kamu mencari makna sekarang ini, kamu perlu melihat kepada Kamus Dewan edisi keempat. Tetapi disebabkan kekangan, cikgu dapat tahu yang tak semua ada Kamus Dewan edisi keempat dalam buku. Jadi kamu boleh juga layari Kamus Dewan edisi keempat ini dengan cara kamu tekan pada pautan cikgu beri ini, Pusat Rujukan Pesuratan Melayu ini. Okay, tetapi dengan syarat kamu perlu tahu, kamu perlu melihat ini. Kamus Dewan edisi keempat. Kalau ada perkataan ini, barulah kamu mengetahui bahawa definisi ini daripada Kamus Dewan edisi keempat. Cikgu tak nak kamus pelajar, cikgu tak mahu macam tu. Cikgu nak Kamus Dewan edisi keempat saja. Boleh? Boleh. Okay, caranya kamu tekan maksud yang kamu nak cari. Dari situ, kamu bolehlah tahu maksud perkataan yang kamu tak faham. Okay, sekejap ya. Baiklah, okay, untuk aktiviti yang kedua, sebelum kita mulakan aktiviti ini, cikgu nak beritahu. Kamu perlu mencari maksud bagi kosakata ataupun perkataan yang kawan kamu senaraikan, bukan kamu sendiri. Faham tak? Faham. Okay, sebagai contoh, okay, bagus. Okay, sebagai contoh, perkataan yang disenaraikan oleh Siti Nurfahanim, cikgu nak Fikri yang tolong carikan makna macam tu. Okey. Tujuan cikgu buat macam ni supaya kamu tak terlalu fokus kepada perkataan yang kamu tak faham saja. Kamu kerana tak semestinya perkataan yang kamu rasa kamu dah faham itu mempunyai definisi yang tepat. Jadi tujuan cikgu buat macam ni supaya kamu dapat mengetahui secara menyeluruh. Baiklah, sekarang untuk perkataan yang disenaraikan oleh Muhammad Fikri,
iaitu landai air pusat yang mengambil. Cikgu nak Siti Nurfahanim untuk berikan maksud bagi perkataan ini. Okey, Hanim okey? Okay. Baiklah, untuk Nur Alia Najiha, perkataan yang disenaraikan oleh Nur Alia Najiha, cikgu nak Fikri. Fikri tolong carikan maksud untuk Alia. Okey, baik cikgu. Bagus. Baiklah, untuk Syobana, perkataan yang disenaraikan oleh Syobana, cikgu nak Alia Najiha untuk carikan maksud untuk Syobana. Okay, boleh cikgu. Dan untuk Siti Nurfahanim, perkataan yang disenaraikan oleh Siti Nurfahanim, cikgu nak Syobana yang carikan maksud. Boleh Syobana? Okey, cikgu boleh. Okey, jadi cikgu rasa 2 minit ataupun 3 minit kamu perlukan masa untuk cari maksud ni. Baik, cikgu dah boleh mula ke? Dah boleh mula. Cikgu. Okey, kalau kamu dah siap, kamu boleh bagi tahu cikgu. Yang penting kamu tulis semula perkataan tersebut dan sebelahnya baru tulis maksud. Boleh? Boleh. Cikgu tengok bersemangat ni Muhammad Fikri, Siti Nurfahanim. Ni apa? Nur Alia Najiha. Syobana okey Syobana? Okey cikgu, okey saya tengah buat. Okey, bagus. Kalau kamu ada masalah rangkaian internet, kamu boleh bagi tahu cikgu. Baik cikgu. Okey. Kalau ada masalah boleh beritahu cikgu secara terus. Masalah cikgu. Masih boleh ikut. Okay, yang penting kamu perlu terus semangat walaupun pembelajaran kita secara atas talian. Macam gift yang cikgu tunjukkan, paparkan di sini. Kamu perlu terus bersemangat. Okey, semua dah siap ke? Sudah. Sudah cikgu. Sekejap Dah siap cikgu. Cikgu nak susun semula. Fikri. Okey. Baiklah. Cikgu dapat lihat kamu dah berjaya untuk memberi maksud bagi setiap perkataan ini. Jadi berdasarkan perkataan ini yang kamu telah cari maksud, ada tak maksud yang kamu masih lagi mengalami kekaburan? Maksudnya kamu tak faham walaupun kamu telah cari definisi daripada kamus dewan. Ataupun kamu dah faham sepenuhnya. Cikgu, saya baru tahu mengambil tu panggil yang macam tu. Mengambil? Panggil macam tu. Sini. Dia memberi isyarat Memori. dengan jari ataupun dia mencuit. Sebab itulah dia mencuit kenangan macam tu. Dia macam dia kata macam bahasa yang tak begitu. Mengambil memori. Mencuit pula. Dia lebih kepada, kalau mengambil memori dia lebih kepada mencuit lah. Dia tak adalah memberi isyarat dengan jari. Dia macam maksud dia macam manja-manja macam tu sikit. Dia macam bahasa yang tak terus sangat lah. Macam agak Kias ke cikgu? Faham cikgu, saya faham. Boleh tak cikgu nak kamu hanya sebutkan kata kunci saja yang buat kamu faham perkataan tersebut. Untuk kali ni cikgu nak masing-masing baca perkataan masing-masing. Macam contoh, landai ni Fikri lah yang baca maksud landai. Boleh? Kata kuncinya saja ya. Kata kuncinya saja. Landai maksudnya dia tak curam lah. Dia menurun tapi tak curam. Tak begitu curam. Okey, lagi. Kamu baca sampai habis. Okay, kemudian air pusat dia berputar atau berpusing. Okey. Dan menggamit mencuit, menggamit memori, mencuit memori. Ya, betul. Okey, bagus Fikri. Baiklah, yang seterusnya Alia Najiha, perkataan Alia Najiha. Legenda.
Kalau legenda, berdasarkan apa yang saya baca tadi, dia cerita dongeng yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah. Betul tak cikgu? Ya, yang benda yang belum sahih. Yang tak tentu sahih. Okey. Yang kedua Rona. Rona maksudnya warna atau warna muka. Okey. Ketiga menyusuri. Bermaksud dia berjalan atau lalu sepanjang jalan atau mengikuti atau meneliti jalan. Betul tak cikgu? Ya, betul-betul. Okey, bagus Alia. Baiklah, perkataan seterusnya daripada Shobana. Ya, cikgu. Okey, kamu boleh baca maksud untuk perkataan yang kamu kurang faham. Perkataan pertama, ekoran. Ekoran ni dia bermaksud akibat atau perkembangan seterusnya yang timbul daripada sesuatu peristiwa. Perkataan kedua ialah eksklusif. Eksklusif ni dia bertaraf tinggi. Dan yang ketiga adalah merentas. Merentas ni saya boleh faham dengan memintas jalan ataupun melalui atau menempuh jalan yang terdekat. Macam tu. Okey, bagus Shobana. Baiklah, yang terakhir Siti Nurfani boleh bacakan maksud. Okey, saya tak faham disimpulkan, tapi setelah ni simpulkan tu secara ringkas. Secara ringkas digunakan pada akhirnya. Lagi perkataan masyhur yang menunjukkan terkenal. Macam tu, popular, ternama. Dia ada iaitu kegiatan waktu lapang untuk sihatkan badan. Saya perlu banyak kareda. Okey, bagus Fahanim. Okay, penjelasannya sangat padat. Okey, baiklah. Sekarang cikgu dapat lihat yang bahawa kamu sudah faham maksud-maksud perkataan yang kamu kurang faham tadi. Tetapi untuk cikgu melihat kefahaman kamu dengan lebih mendalam, cikgu nak kamu cuba membina ayat daripada perkataan yang kamu kurang faham tadi. Okey, tetapi kamu masih perlu bina ayat daripada perkataan kawan kamu. Boleh tak? Faham tak arahan cikgu? Faham cikgu. Okey, baiklah. Okey, cikgu beri contoh. Untuk perkataan contoh air pusar, kamu nak bina ayat, kamu boleh pilih perkataan pusar saja. Begitu juga dengan perkataan merentasi, untuk bina ayat kamu boleh pilih rentas saja, iaitu kata akar bagi merentasi. Baiklah, kamu juga boleh tambah ataupun gugurkan imbuhan. Faham? Boleh cikgu. Kami cuba faham. Jadi ayat yang kamu bina tadi, kamu hanya perlu bina ayat yang ringkas. Ikutlah ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Kerana tujuan cikgu hanya untuk melihat kefahaman kamu terhadap perkataan-perkataan tersebut saja. Jadi ayat yang telah kamu bina tadi, kamu masukkan ke dalam kumpulan WhatsApp kita dan cikgu akan salin dan tampal ke Google Docs. Paling penting untuk ayat ini kamu perlu ada subjek dan predikat. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu. Cikgu sangat terharu kerana kamu masih bersemangat. Okay, jadi kamu boleh teruskan dengan aktiviti membina ayat. Cikgu beri masa 5 minit. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Boleh. Boleh teruskan. Baiklah, cikgu telah menerima kesemua jawapan binaan ayat. Jadi untuk ini cikgu hanya akan memberi maklum balas hanya sekilas pandang untuk melihat kamu punya kefahaman. Jadi untuk ayat yang dibina oleh Hanim, cikgu dapat lihat memang penggunaan perkataan itu bersesuaian dengan ayat yang kamu bina. Untuk Fikri, Fikri juga nampaknya telah faham tentang perkataan legenda, Rona dan menyusuri. Untuk Alia, Alia juga berjaya untuk membina ayat dengan bagus dan Shobana juga telah membina ayat yang bagus dan bersesuaian dengan perkataan. Jadi untuk maklum balas yang lebih lanjut, cikgu akan komen dari segi struktur ayat dan sebagainya dan cikgu akan masukkan ke dalam kumpulan WhatsApp. Cikgu harap kamu dapat tahu bagaimana untuk mengesan kosakata yang kamu kurang faham menggunakan teknik QUET. Kerana itu teknik QUET ini penting untuk kaedah membaca. Baiklah. Membaca. Bagus.
Okey, seterusnya cikgu harap kamu dapat mengaplikasikan pengetahuan kamu dengan menggunakan PRPM ataupun Pusat Rujukan Persuratan Melayu sebagai alternatif terhadap penggunaan Kamus Dewan edisi keempat. Walaupun kamu tiada Kamus Dewan edisi keempat, kamu masih boleh menggunakan melalui aplikasi atas talian. Ya, betul. Okey, jadi kita akan teruskan dengan aktiviti seterusnya oleh Cikgu Alia. Bagi mengembangkan lagi pengetahuan kamu, cikgu akan berikan satu pautan laporan berita harian yang baharu untuk aktiviti pengukuhan seterusnya. Boleh ke tak boleh? Boleh cikgu. Okey, cikgu akan kongsikan pautan ni dalam ruang WhatsApp, laman WhatsApp kumpulan kita. Dapat ke belum? Dah dapat cikgu. Dah dapat cikgu. Dah. Okey, semua dah buka ke pautan yang cikgu berikan dalam kumpulan WhatsApp? Dah buka Dah cikgu. cikgu. Okey, kalau semua dah buka, cikgu nak kamu baca laporan ini secara menyeluruh mengaplikasikan teknik kuek. Cikgu nak kamu baca dan kenal pasti apakah isi-isi atau kosakata yang kamu tak fahami. Gunakan teknik, aplikasikan teknik yang kita belajar tadi. Boleh ke tak boleh? Boleh cikgu. Okey. Berapa minit cikgu? Cikgu bagi kamu masa 2 minit. Boleh? Boleh. Individu ke cikgu? Ya. Secara individu baca. Baca, Baik, kena cikgu. pasti apakah isi pentingnya, apakah kosakata yang kamu tak dapat faham atau kurang jelas dengan maksudnya. Untuk kukuhkan lagi pengetahuan kamu. 2 minit ya, bermula sekarang. Baik cikgu. Boleh. Tak kenapa jalan buka lagi kan? Belum. Okey, semua dah baca? Dah. Okey. Dah cikgu. Okey. Pada pendapat kamu, apakah isi penting yang ingin disampaikan dalam petikan ini, dalam laporan ini? Tentang apa? Nak cerita pasal apa? Maldives Malaysia jadi perhatian dunia. Keindahan Pulau Rawa cikgu. Betul, tentang Pulau Rawa. Lepas tu dia ceritakan lagi tentang apa? Keunikan. Aktiviti yang boleh Keunikan. Lepas tu Aktiviti. betul. Seperti dapat lihat matahari terbit, aktiviti jelajah hutan, berkayak, snorkeling dan sebagainya. Betul. Bagus ya Tanang. Okey, seterusnya cikgu nak kamu buka pautan Padlet yang cikgu kongsikan dalam kumpulan WhatsApp. Ada ke tak? Ada. Ada Okey. cikgu. Ada cikgu. Dalam pautan ni terdapat petikan yang kita dah bacakan. Kamu boleh juga perhatikan petikan ni dan cikgu nak kamu masukkan, benaraikan kosakata yang kamu sukar fahami dan kurang jelas maksudnya. Bolehlah sekurang-kurangnya dalam 3 kosakata sekarang. Kena letak nama tak cikgu? Kena letak nama dekat atas tu. Nama pendek, nama panjang. Pendek boleh, panjang boleh. Panjang lah. Tenang. Boleh. Wah, ni Farhanim dah siap. Selana dah siap. Fikri pun dah. Manalah Pak? Dah siap cikgu. Kita tunggu Syobana. Yalah. Okey cikgu. Cikgu, saya dah siap. Okey, bagus. Okey. Semua dah senaraikan kosakata yang kamu tak jelas maksudnya kan? Berdasarkan apa yang cikgu perhatikan, berdasarkan kosakata yang kamu senaraikan ni, ada 2 kosakata yang
menimbulkan kekeliruan iaitu Farhanin dengan Syazana tentang pandemik domestik. Okey. Berdasarkan pemerhatian cikgu, antara kosakata yang sukar kamu fahami maksudnya ini adalah seperti berikut, iaitu pesona, pandemik, domestik, sepoi-sepoi dan sebagainya. Cikgu akan jelaskan apakah maksud kosakata tersebut. Boleh ikut lagi tak? Boleh cikgu. Semangat. Ini berdasarkan pemerhatian cikgu, ini antara kosakata yang kamu suka fahami, kan? Betul tak? Ini yang cikgu senaraikan semula berdasarkan apa yang nyatakan. Okey, baiklah. Pertama, kita tengok apa itu panorama. Okey, panorama adalah pemandangan yang luas. Cikgu akan terangkan maksudnya mengikut konteks petikan. Boleh? Okey, iaitu panorama, iaitu pemandangan yang luas. Kedua adalah privacy. Bermaksud keadaan atau suasana yang tidak diganggu. Ialah pulau tu terletak di kawasan yang agak yang agak Pencil. Okey. Okey. Terusnya adalah eksklusif. Maksudnya tempat yang bertaraf tinggi. Sebab itu dia menjadi perhatian dunia, pelancong dan seluruh dunia. Seterusnya adalah sepoi-sepoi. Okey. Sepoi-sepoi bahasa, angin sepoi-sepoi bermaksudnya perlahan-lahan atau lemah lembut. Seterusnya adalah domestik. Domestik bermaksud urusan yang berlaku dalam negeri. Boleh faham tak Hanim dengan Syazana tadi? Kamu faham kan? Terusnya adalah penularan. Perkataan penularan ini kita semakin dengarkan disebabkan sekarang ni dalam keadaan kita yang tengah dilanda wabak penyakit COVID-19. Betul, cikgu. Pandemik tu berlainan pula maknanya daripada penularan tu. Pandemik tu adalah wabak penyakit yang tersebar secara luas. Kadang-kadangnya tak dapat dikawal. Okey, seterusnya adalah mempersonakan. Mempersonakan ni maksud dia mengagumkan. Tempat itu panorama kawasan Pulau Rawa itu sangat mempersonakan. Itu contoh ayat yang boleh kita gunakan. Seterusnya adalah mengujakan. Mengujakan faham boleh tak? Selalu kan kita teruja. Ya betul, teruja. Seronok, menarik, teruja dengan tempat tu. Okey, yang terakhir adalah mengintai. Mengintai. Kat dalam teks tadi dia cakap mengintai ikan kan? Melihat ikan secara bersembunyi-sembunyi. Maksudnya mengintai ikan melalui aktiviti apa? Yang kamu Snorkeling. Ya betul. Cikgu pernah pergi snorkeling. Ini adalah pernah. Cikgu pernah. Kamu pernah? Kamu ada pengalaman ke? Pergi snorkeling? Ada cikgu, tak pernah. Cikgu, tapi saya takut. Tak apa. Lama-lama biasalah kan. Okey, ini adalah kosakata yang kamu senaraikan tadi. Cikgu ambil dan cikgu jelaskan apakah maksudnya mengikut konteks petikan laporan tadi. Okey, kamu dah faham, kamu dah tahu apakah makna bagi kosakata ini. Jadi, untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kamu, cikgu berikan kamu satu kerja rumah. Cikgu nak kamu bina ayat daripada kosakata ni, gunakan ayat tu ikut konteks yang betul. Maksudnya bina satu ayat yang sesuai dengan maksud kosa-kosakata ni. Boleh ke tak boleh? Buat berapa cikgu? Satu lah. Semua kerja rumah kan? Okey, kerja rumah kan. Jadi semua. Jadi satu perkataan, satu kosakata, satu ayat. Jadi semua akan ada 10 ayat. Okey. Cikgu. Baik, cikgu. Sampai. Ya, kenapa Syazana dalam buku ada? Mana cikgu? Dalam buku T1. Boleh? Kata bahasa satu. Okey, nanti masuk. Dalam tu ya, cikgu nak kamu tangkap ya
jawapan yang kamu buat tu, masukkan dalam kumpulan WhatsApp kita. Sebagai bukti kata kamu telah bina ayat. Cikgu bagi kamu masa 2 hari. Boleh tak boleh? Boleh cikgu. Lewat pukul apa cikgu? Tak apa, pukul berapa pun tak apa. Asalkan jangan masuk hari ketiga. Okey. Itu saja. Untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kamu dengan menggunakan satu petikan yang baharu. Itu saja. Kita pergi ke aktiviti seterusnya. Okey, baiklah. Kita sudah menghampiri ke penghujung kelas. Tetapi sebelum saya menamatkan kelas, saya akan berikan kamu satu pautan dari aplikasi Miro, di mana dalam pautan itu saya mahu kamu untuk menulis hasil pembelajaran tentang apa yang kamu dapat sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Boleh? Boleh cikgu. Dekat mana link cikgu bagi? Okey, saya akan berikan pautan dalam grup WhatsApp. Baik, Okey, boleh cikgu. tengok dan masuk dalam pautan. Dah masuk cikgu. Kena buat apa cikgu? Okey, dah masuk. Saya nak kamu tulis hasil pembelajaran tentang apa yang kamu faham berkaitan dengan tajuk atau topik pembelajaran kita pada hari ini. Tulis secara ringkas saja. Sekarang ke cikgu? Ya, sekarang. Saya beri kamu masa 2 minit saja. Cikgu boleh tulis je ke apa-apa kita nak tulis? Tulis saja apa-apa saja Baik yang cikgu. berkaitan tajuk pembelajaran kita lah. Jangan yang tak berkaitan pula. Tulis ringkas-ringkas je sebab nanti saya akan panggil insan-insan yang bertuah untuk merumuskan topik pembelajaran kita. Mungkin 2 orang, mungkin seorang. Kuning. Kena tulis nama atas tu ke cikgu? Boleh lah, tak tahu. Okay. Boleh tulis nama. Nampak semua tulis pasal teknik quack ni. Tu dah faham dengan teknik quack ni. Cikgu ajar, kami faham. Kenapa tak nampak nama ni? Okey. Dah siap ke? Ya. Anak. Cikgu habis dah 2 minit. Siap dah. Dah siap cikgu. Okey, dah siap. Jadi saya akan panggil 2 orang untuk kamu merumuskan berdasarkan nota tampalan yang telah kamu buat. Kita pergi kepada yang pertama, Farhanim. Boleh terangkan kepada saya rumusan atau hasil pembelajaran dari apa yang kamu dapat sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Yang saya dapat daripada pembelajaran ni, kita dalam membaca sesuatu teks tu, kita dapat mengaplikasikanlah teknik quack tu yang mempunyai tanda soal, mempunyai garisan, mempunyai bintang untuk kita lebih mendalam, memahami secara mendalam sesuatu teks yang diceritakan tu. Betul cikgu? Okey, betul. Nampaknya kamu mula fahamlah dengan bagaimana untuk kita menggunakan teknik quack ni dalam teks. Okey, seterusnya saya mahu seorang lagi untuk membuat rumusan pembelajaran. Okey, saya mahu Anis Syazana. Okey, apa yang saya dapat hari ini, satu, saya dapat mengaplikasikan penggunaan teknik quack untuk baca teks dengan lebih faham. Yang kedua, saya dapat mempelajari tentang cara untuk menggunakan kamus online, menggunakan PRPM, Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Jadi sebab sebelum ni saya tak tahu, jadi hari ni saya dapat 2 benda, iaitu tentang teknik quack dan tentang kamus online, kamus secara atas talian. Itu saja cikgu. Okey, terima kasih untuk kedua-dua pelajar. Dan
saya rasa sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih untuk penglibatan aktif kamu semua sepanjang 50 minit kelas Bahasa Melayu kita pada hari ini. Saya harap kita dapat berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Jumpa lagi cikgu. Bye cikgu. Assalamualaikum.